Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda pagi ini. InsyaAllah saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang baik, sihat, diberi kekuatan, ada tenaga, ada semangat untuk nak bangkit pada hari ini dan seterusnya. Kita nak bangkit ni kena ada niat. Adakah niat kita hanya untuk diri kita, ataupun kita ni berniat untuk nak memberi manfaat kepada ramai orang, seperti mana yang Rasulullah kata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi adakah kita bisnes tu ikut tak benda tu, ikut tak rule tu? Kan kadang-kadang kita fikir, kenapa lah aku ni kan, ni dah hujung tahun dah 2019, tahun depan dah masuk 2020. Kenapa aku tak capai lagi impian aku? Kenapa aku tak capai lagi apa yang aku nak? Kenapa orang lain capai? Kenapa orang lain boleh? Why not me? It's not fair. Betul-betul? Selalu kan macam tu. Dan saya rasa that thinking adalah berlaku juga pada saya beberapa tahun yang dulu. Beberapa tahun sudah. Saya pun pelik, saya pun pening memikirkan benda tu. Kenapa orang lain berjaya? Kenapa aku ni tak berjaya? Rasa buat kerja, hard working, buat sampai tengah malam. Kadang-kadang saya tak tidur. Kadang-kadang saya tak tidur nak cari, nak menulis lah, nak buat kempen lah, nak adjust untuk tarik data lah, buat email follow up lah, buat copywriting lah, tapi tak capai lagi. Kan? Dan saya terdetik, dan saya dalam perjalanan ni, sebenarnya saya sedang menuju satu tempat. Pagi ni saya bawa sendiri, driver saya akan bawa wife saya hari ni dengan anak-anak, sebab kita ada something plan. So saya kena gerak dulu dan saya terpaksa drive sendiri. Selalunya driver yang bawa. So dalam perjalanan ni saya just revise balik. Saya dengar audio. Biasanya saya akan pasang some audio yang saya boleh learn something. Walaupun faham ke tak faham ke, saya cuba fahamkan, saya cuba masukkan, saya cuba insert, dan saya cuba paksa dia masuk dalam kepala otak saya ni. Korang okey ni? Siapa yang nak dengar benda ni? Siapa yang dah ready, please. Terima kasih. Saya nampak ada our top fan yang dah komen kat situ. Siap tag kawan-kawan, siap share. You are amazing. Anda adalah orang yang bakal berjaya, insyaAllah. So saya terfikir tadi satu benda. Allah Ta'ala ataupun Tuhan, spesifik kita cakap Allah Ta'ala, tidak akan bagi apa yang kita nak. Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Okay? Kita dah apply, kita cuba pasang impian macam-macam tau. Okay? Kita cuba pasang pelbagai impian dalam hidup, tapi Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Macam habis tu sia-sia lah yang aku tulis segala bagai. Aku tulis benda tu lah, aku tulis benda Allah ni lah, tapi Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita tulis tu. Allah Ta'ala tak akan bagi. So what? Habis tu sia-sia lah apa yang kita tulis. Sia-sia lah apa yang kita dreamkan selama ni. Sia-sia lah benda tu. Tapi ada satu phrase yang saya betul-betul faham, menyebabkan cara kita berfikir untuk nak berjaya tu jadi berbeza, dan benda tu lagi senang kita nak capai. Macam kan, selalu kita fikir, selalu kita rasa macam Allah Ta'ala akan bagi apa yang aku nak. Tapi tak. Rupanya tidak. Rupa-rupanya perspektif tu silap. Yes, betul, kita kena beritahu diri kita apa yang kita nak. Tapi ada satu perspektif baru yang saya nampak. Kan, itu pun kalau you nak, itu pun kalau you dah share. Saya nak tengok dulu berapa ramai yang nak, berapa ramai yang betul-betul nak tahu apakah benda tu. Dan kalau anda rasa kejayaan tu penting untuk anda, anda patut dengar sesi live saya pagi ni sampai habis. Sebab tak lama pun, mungkin tak sampai pun 20 minit, tapi saya cuba untuk bagi dalam bentuk yang ringkas, padat dan padu. Okay? Dan saya nak anda dengar betul-betul. Kalau anda betul-betul nak berjaya, anda akan dengar sampai habis. Saya risau kalau anda tak dengar sampai habis. Anda menyalahkan ramai orang. Anda menyalahkan Tuhan. Anda menyalahkan orang sekeliling anda di atas sebab anda tak berjaya. Biasalah orang ni kan, kalau tak berjaya, dia gagal, benda paling senang adalah salahkan orang. Kan, kadang-kadang silap. Saya pun salah. Dia live awal sangat, tak sempat nak follow. That's why saya gagal. Dia live banyak sangat point. Padahal kita bagi ni secara percuma. Okay, that's why lah saya nak tolong anda, saya nak bantu anda untuk nak restructure balik anda punya mind.
That's why kita berikan anda setiap pagi without fail, insya-Allah, alhamdulillah, sarapan minda momentum. Kita beri kepada anda. Kita bantu anda. Kita berikan anda sarapan yang beri semangat. Macam ready. Saya nak bagi tahu anda benda tu, the phrase, kan, perkataan tu yang tepat. Dan macam mana kita nak buat. Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Sekali pun tidak. Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Okay? Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang hamba dia nak. Tetapi apa dia? Dah ready dah? Ready ke ready ni? Okay? Dengar, saya ulang benda ni penting. Lepas tu saya describe how, macam mana pula kita nak buat benda tu, macam mana untuk kita nak capai benda tu. Okay, saya nak anda dengar betul-betul. Jangan pergi mana-mana. Duduk, jangan lari. Macam boleh? Okay, bersedia? Dah bersedia? Dan saya nak anda ulang. Kalau anda tak faham satu benda tu, kadang-kadang bila kita dengar sekali, kita mungkin tak berapa nak jelas. Anda cuba ulang 2-3 kali. Ulang beberapa kali supaya anda dapat benda tu, anda dapat perspektif tu. Dan insya-Allah saya mendoakan, saya mengharapkan, saya doa pada Allah Ta'ala semoga anda faham benda tu, mudah anda untuk anda laksanakan, dan anda akan capai. Ready Bagus, terbaik, terima kasih. Dengar, perkataannya adalah Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak, tapi dia bagi apa yang kita layak. Saya ulang, Allah Ta'ala tidak akan bagi apa yang kita nak, tetapi dia akan bagi apa yang kita layak. Boleh faham ke faham perspektif tu? Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak, apa yang kita berangan, tapi dikira layak tak aku nak bagi dia ni? Bersyukur tak dengan apa yang aku bagi pada dia sekarang? Dia bersyukur tak benda tu? Nombor 1 poin dia. Poin dia tentang syukur, poin dia. Adakah dia ni bersyukur? Aku dah bagi sebelum ni, mungkin kenaikan tak banyak, mungkin sale tu hanya naik RM2, tapi aku nak tengok, bersyukur tak? Sale tu naik RM1,000 je, atau sale tu naik RM10,000 je. Tapi sebab dia tengok orang lain yang naik RM1,000,000, orang lain naik RM400,000, RM200,000, dia tiba-tiba dia rasa, kenapa aku bunyi sikit sangat Kenapa Kenapa dia dapat banyak? Padahal dah dapat dah ni. Dah dapat. Sama lah macam kita naik anak tangga. Kita kan dah dapat naik 1 dulu, anak tangga kedua, ketiga. Kalau tak ada anak tangga pertama, macam mana nak dapat anak tangga ke-50? Tapi saat kita dapat anak tangga tu, dan kita nampak ada orang dah panjat tinggi, kita start mula rasa tak syukur. Kita start rasa macam, apasal dia lebih? Apasal dia dapat banyak? Apasal aku dapat kurang? Nampak tak Allah Ta'ala tengok adakah kita ni bersyukur ataupun tidak. Adakah kita ni celebrate tak apa yang kita, hargai tak apa yang kita dah diberikan tu. Itu kunci dia kat situ. Untuk nak cakap phrase bahawa Allah Ta'ala takkan bagi apa kita nak, tetapi Allah Ta'ala bagi apa yang kita layak. Itu nombor 1. Nombor 1 adalah tadi, syukur. Nombor 2, usaha kita. Okay? Kelayakan ni nak fikir point dia pasal layak. Layak ke tak layak ni. Sebab kita nak dapatkan kejayaan yang kita layak, bukan kejayaan yang kita nak. Usaha, adakah dia ni usaha? Adakah dia berusaha? Adakah, ataupun dia hanya tulis? Ramai orang hanya tulis. Ramai orang hanya tulis. Ramai orang hanya belajar tapi tak buat. Adakah dia usahakan benda tu? Nombor 1 dia syukur. Nombor 2 adalah usaha. Adakah dia berusaha untuk dapatkan benda tu? Kan? Adakah dia dah buat sesuatu? Dia buat tak benda tu? Persoalannya adalah tindakan. Adakah dia bertindak? Untuk aku nak bagi dia kejayaan ni, adakah dia bertindak? Adakah dia berusaha? Kalau dia tak berusaha, and then kalau dia tak bertindak, for whatever reason aku nak bagi. Selalunya orang buat macam ni lah. Kalau kita bagi dia, dan kalau dia dapat pun, dia tak akan bersyukur. Sebab dia dapat bukan apa yang dia usahakan. Boleh faham ke faham? Nombor 3, konsisten atau kesungguhan. Adakah dia ni bersungguh-sungguh untuk buat benda tu, untuk capai benda tu? Dia dah usaha tadi, adakah bersungguh? Ada orang dah usaha tapi tak bersungguh, tapi tidak konsisten. Hari ni buat, besok tak, lusa tak. Hari keempat masuk hari yang keempat, dia dah give up. Kan, tidak ada kesungguhan, tidak ada konsistensi. Itu adalah yang ketiga. You all faham ke faham ni? Siapa faham tu? Okay, siapa faham benda tu? Siapa nampak benda tu? 3 poin tadi. Yang keempat, kita pernah dengar ayat kan ni. Ini nombor 4 ni satu poin yang saya rasa menarik.
Yang baru ni guru saya, mentor saya kongsikan. Siapa nak? Dan dia termasuk dalam kita punya topik pagi ni. Kan? Topik kita pagi ni. Adakah kita, yang poin ketiga tadi, sebelum saya masuk pada yang keempat, yang ketiga tadi, adakah kita bersungguh? Adakah kita konsisten cari ilmu? Adakah kita pergi belajar untuk melayakkan kita? Perkataannya layak tadi. Layak ke kita berjaya kalau kita tak belajar? Layak ke kita berjaya kalau kita tak bersungguh? Layak ke kita berjaya kalau kita tak ada berguru? Layak ke? Macam ada tak rasa macam kena tampar je pagi ni? Macam free je kena tampar? Ada rasa macam kena tampar tak? Memang saya nak bagi tamparan kepada Minda. #tampar Minda. Ni bukan level sarapan Minda je, tapi dia dah masuk pada #tampar Minda. Dia kena tampar sikit. Kadang-kadang kepala otak kita ni, saya cakap saya lah, kadang-kadang kita ni terlupa. Kita ni macam terleka. Kita lupa something. Kita lupa tujuan asal kita. Kita ingatkan kejayaan tu adalah apa yang kita nak je. Kita lupa tentang kelayakan kita. Kita lupa tentang betapa tak layaknya pun kita ni nak berjaya. Sebab kita tak buat 3 benda tadi. Kan? That's why saya betul-betul amazed. Saya betul-betul rasa respect kepada mereka yang dah bertindak. Kita alhamdulillah syukur yang mendaftar untuk ke kelas kita, untuk RPM finale, nak tarik pelanggan 20 ni yang terakhir kelas kita. Sebelum masuk 2020, saya nak bagi direction untuk jadikan anda seorang yang layak untuk nak berjaya. Kan, layak untuk anda ni nak capai impian. Layak kan benda tu. So alhamdulillah kita dah almost 2,600 peserta telah mendaftar. Almost, dah hampir 2,600. Sikit je lagi seat hampir penuh. Sebab dewan yang kita ambil pun dapat muatkan pun dalam 3,200. Okay? Anda jangan menyesal kalau anda pergi ke website dan tiba-tiba dah penuh, pendaftaran dah full, dah sold out. Anda jangan pelik kalau benda tu berlaku. Jadi saya nak pastikan anda betul-betul, capai benda tu. Saya nak pastikan anda betul-betul faham benda tu. Saya nak anda faham strategi tu. You all faham ke? Faham ni? Kan? Okay. So yang keempat, saya tertarik dengan apa yang guru saya kata, mentor saya cakap baru ni. Dia kata Allah Ta'ala ikut sangkaan hamba dia, atau Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. Boleh faham ke? Faham tu? Yang nombor 4, Allah Ta'ala ikut apa yang kita sangka, apa yang kita fikir, apa yang kita nak. Contoh anda fikir, aku nak capai dream ni, aku nak capai benda ni, aku nak capai these things. Tetapi Allah Ta'ala ikut sangkaan hamba dia. Kita tahu benda tu, tapi kita pun cubalah sangka baik. Kita pun cuba sangka positif. Kita cuba sangka apa yang kita nak, tapi tak capai. Tak ada pun Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan aku. Aku dah sangka tu, tak dapat pun benda tu. Aku sangka hari ni aku boleh buat sales 10,000, 1,000, 2,000, tak dapat pun benda tu. Tengok balik perkataan tu, tengok balik ayat tu. Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. Hamba, perkataan hamba tu, adakah you dah betul-betul jadi hamba? Adakah kita ni dah betul-betul jadi hamba dia? Apa tanda hamba? Ikut perintah, tinggal larangan. Ikut perintah, tinggalkan larangan. Ni bukan kuliah subuh. Ini bukan. Ini saya just nak share my perspective, apa yang saya belajar. Okay? You all faham ke? Faham tu? Kan? Adakah kita betul jadi hamba? Adakah kita betul ikut perintah dia? Adakah kita laksanakan? Adakah kita bangun awal? Adakah kita minta pada dia? Adakah kita solat? Adakah kita betul-betul laksanakan apa yang Allah Ta'ala nak kita laksanakan? Adakah kita betul benar-benar menjadi hamba? Macam, kan? Hamba Allah, apakah jenis-jenis yang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suka? Hambanya yang suka menuntut ilmu, hambanya yang sentiasa berdoa, hambanya yang sentiasa bertawakal, yang bersungguh. Semua poin tadi adalah melayakkan kita sebenarnya. Dia memberikan kita kelayakan untuk kita nak berjaya. Faham ke? Faham ni? Dan adakah kita dah laksanakan semua tu? Adakah kita dah cari ilmu? Ataupun kita asyik komplain, aku tak tahu, aku tak pandai, susah. Balik-balik zikirnya susah. Tak ada zikir ni nak cari apa benda patut aku buat, what I need to improve. Mungkin ilmu, mungkin kita kena improve doa kita, mungkin kesungguhan kita, mungkin konsistensi kita. Adakah kita dah buat benda tu? That's why kita invite anda untuk kita nak sama-sama
apply apa yang kita nak buat. Kita nak bersungguh-sungguh. Sebab itulah kita jemput anda, kita invite anda dengan kos yang sangat rendah. Sebelum ni kita bagi kelas tu RM1. Ya, serius, 1000 orang pertama kita bagi RM1. Dan kita bagi RM10. RM10 je kita upkan dia kembali pada harga asal. Tapi harga tu pun tak boleh nak support apa yang kita bayar. Dewannya ke, modul yang kita bagi tak dapat nak support pun. You all faham ke faham ni? Kan? Okay? Jadi kita invite anda, that's why kita jemput anda. Kalau anda yang masih lagi tak tahu, kelas kita adalah pada 25 Disember. Kita extend pula tu daripada pagi sampai malam. Selalu sampai petang je. Ni kita extend pagi sampai ke malam. You all faham tak benda tu? Kan? Dengan yuran sangat rendah, you all boleh pergi ke website naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. So kat situlah kita nanti nak sangka baik, kita berusaha. Saya bagi tahu anda plan 2020, apakah blueprint untuk nak capai, macam mana nak tambah fans kita, tambah follower di social media kita, macam mana nak buatkan pelanggan kita yakin. Dalam masa yang sama kita sangka baik kepada Allah Ta'ala, laksanakan apa yang disuruh. You all faham ke faham tu? Okay? Team, kalau ada team saya kat situ, boleh tak bantu untuk berikan dia link kat situ, naktarikpelanggan.com, ataupun anda pun boleh bantu saya. Okay, tulis kat situ naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ, tuliskan apakah anda punya tuliskan kat situ web dia. Bertindak segera. Jangan jadi orang suka tunggu dulu, nantilah, besoklah, tulatlah. Sampai bila anda nak? Sampai bila anda nak tangguh kejayaan? Sampai bila? Sampai bila anda nak biarkan hidup anda tak berubah apa-apa? Faham ke faham ni? Okay? Tu ada kat situ dah, naktarikpelanggan.com. Saya harap pagi ni you all dapat something yang besar. Saya harap you all dapat sesuatu kat situ. Saya harapkan anda dapat input yang boleh menaikkan anda punya semangat, energi anda, memberi sebab kepada anda untuk anda nak berjaya. Boleh ke boleh? Okay? Saya ucapkan terima kasih pagi ni. Ringkas je pagi ni, live pagi ni. Saya pun dah sampai Melaka ni. Okay, on the way ke Melaka tadi. Dan terima kasih banyak kerana follow saya. Terima kasih. Dan saya sentiasa appreciate, saya hargai, terutama kepada anda yang like, yang komen, yang share. Kepada anda yang juga dah jadi kita punya top fan, terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.